Cikgu akan bagi kamu bahan-bahan lah. Sekejap lagi cikgu akan upload lah. Okay. Macam mana baca doa lah? Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman wa naf'an. Amin. Amin ya rabbal alamin. Okey, jadi yang ni bawah tajuk yang terakhir lah. Jadi tajuk dia, nama dia kita nak belajar pasal tenaga nuklear. Kita cikgu nak kalau suara cikgu tak jelas. Okay. Jadi tenaga nuklear ni kamu tahu kan, sebelum ni kita dah belajar ada banyak jenis tenaga kan. Jadi tenaga nuklear ni tenaga yang kita dapat daripada bahan radioaktif kita tu lah. Jadi tenaga yang dibebaskan semasa tindak balas nuklear disebabkan oleh kecacatan jisim. Boleh? Jadi sekali cikgu akan beritahu kamu apa maksud kecacatan jisim ni dan apa dia tindak balas nuklear ni. Tapi dia benda yang sama macam yang kamu putus ya. Okey tak? Kamu dengar okey? Okey. Ya. Bising pula kat luar ni, pelajar puteri ramai kat luar kan. Dah balik. Okay. Jadi dia kata kat sini tenaga yang dibebaskan dalam tindak balas nuklear disebabkan oleh kecacatan jisim. Jadi kita punya radioisotop tu sama juga nah. Dia akan bereput, dia akan hasilkan tenaga kan. Tapi yang ni kita nak cepatkan proses tu, kita buat satu tindak balas nuklear kita panggil nah. Dia ada dua jenis, mungkin kamu pernah dengar. Jadi kalau kata kita sebut pasal kita punya reaktor nuklear ke, jenayah nuklear gitu kan, ataupun kita, kalau kamu pernah dengar pasal bom atom ke, dia akan pakai tindak balas nuklear untuk dapatkan tenaga nuklear. Jadi salah satu daripada cara untuk mendapatkan tenaga nuklear ini, tindak balas yang pertama yang cikgu tulis ni, dia melalui proses pembelahan nukleus. Boleh? Di pembelahan nuklear ni maknanya kita ada satu atom yang berat. Cikgu tunjuk kamu gambar bawah ni. Jadi kita punya unsur yang berat tu uranium. Boleh? Uranium ni dia punya nukleus dia besar kan. Jadi yang tu kiranya dia unsur yang berat lah. Jadi uranium ni kita akan bedil dia, kita akan tembak dia dengan neutron. Boleh? Jadi kita akan tembak dia dengan satu biji neutron. Jadi bila kita buat macam tu, dia akan jadi lagi tak stabil. You know? Bila dia tak stabil, dia akan jadi, dia nak stabilkan diri dia kan. Jadi bila kita tembak dia dengan neutron, ni kamu punya uranium 235, kita tembak dengan neutron, dia akan jadi uranium 236. Di masa dia jadi uranium 236, dia tak stabil, dia akan pecah jadi dua, dia akan pecah jadi barium dengan krypton. Jadi dalam masa yang sama dia akan bebaskan banyak tenaga. Jadi tenaga yang dibebaskan tu yang kita panggil sebagai tenaga nuklear. Jadi dia di samping dia rilis tenaga nuklear, dia rilis juga sinaran gamma. Okay, jadi dia daripada uranium 235 tembak satu neutron, dia jadi uranium 236 kan. Lepas tu dia jadi lagi tak stabil, dia pecah jadi barium dengan krypton. Lepas tu dia akan menghasilkan 3 biji neutron. Jadi yang ni kamu punya tindak balas nuklear yang ditulis kat sini lah, tindak balas nuklear kamu yang pertama. Okey, jadi nama dia pembelahan nukleus sebab nukleus yang besar ni dia terbelah jadi dua nukleus yang kecil. Dia jadi barium dengan krypton kan. Jadi kita kata dia terbelah. Jadi kita bagi dia proses pembelahan nukleus. Jadi kata pembelahan nukleus ni dia punya syarat dia kena pakai unsur yang berat. Maknanya kena pakai uranium, plutonium. Okay, lepas tu kita mesti bedil dia dengan satu neutron. Neutron tu tak payah laju pun. Kita punya neutron tu bergerak perlahan saja. Maknanya energi rendah neutron pun tak apa. Okay, jadi bila kita bedil dia, kita dapat barium krypton dengan 3 biji neutron. Jadi kita boleh tulis dalam satu persamaan. Boleh? Sekejap lagi cikgu tunjuk kamu persamaan Einstein ni balik. Ini persamaan dia. Jadi uranium campur dengan 1 biji neutron, hasil dia, yang ni induk dia. Jadi ini anak dia punya anak perempuan dia, daughter dalam bahasa Inggeris ya. Dalam bahasa Inggeris dia. Jadi kita dapat krypton, barium dengan 3 biji neutron kan. Okey, jadi tenaga yang dihasilkan, tenaga nuklear tu kita boleh kira dia dengan formula yang diberi oleh Einstein. Okay, Einstein telah mengeluarkan satu formula yang menghubung kaitkan antara
jisim dengan tenaga. Yang ni formula yang kamu biasa tengok, betul tak? E sama dengan MC square. Jadi kalau dalam fizik, formula yang paling famous sekali adalah E sama dengan MC square. Formula Einstein ni lah daripada tahun 1905. Jadi dia kata kat sini tenaga E ni, tenaga adalah sama dengan jisim darab dengan laju cahaya kuasa 2. Boleh? Jadi kalau kat sini untuk kes kita punya atom yang berpecah ni, jisim tu adalah jisim yang hilang masa dia bertukar bentuk tu. Jadi kalau kita tengok dia punya persamaan ni, dia ada jisim awal ya. Jisim awal tu datang daripada uranium campur dengan neutron tu. Lepas tu masa dia tak stabil, dia pecah tu, yang ni kita panggil dia sebagai jisim akhir dia. Jadi patutnya kita tengok dia macam dia ni bertukar jadi yang ni kan, patutnya sama besar kan, tapi tak. Jadi jisim awal ni dia besar sikit daripada jisim akhir ni. Jadi bila kita tolak dia, kita dapat cacat jisim, kita dapat perbezaan, faham? Jadi perbezaan antara yang awal dengan akhir ni kita panggil dia sebagai cacat jisim. Jadi cacat jisim ni yang menghasilkan tenaga yang kita akan guna dalam formula E sama dengan MC squared ni. Jadi M ni kita akan dapat bila kita ambil jisim awal tolak jisim akhir. Kita akan dapat nilai cacat jisim tu. Lepas tu kita akan masukkan dalam formula Einstein ni, kita akan dapat kira tenaga nuklear yang terhasil daripada kita punya pembelahan nukleus tu. Faham tak takat ni? Boleh faham? Nah, okey, jadi formula ni dia akan bagi. Jadi kamu kena pastikan ada beberapa benda yang kamu kena check masa kamu kira. Sekejap lagi cikgu akan suruh kamu kira kat bawah tu. Kamu kena pastikan bahawa bila kita masukkan nilai jisim cacat dalam kita punya equation ni, dia punya unit kg. Okay, jadi cahaya ni memang dia punya unit meter per saatnya ni dia akan bagi kat kamu. Kamu kena pastikan bila kamu picit kalkulator, kalau kamu picit cahaya tu kuasa 2. Sebab formula dia E sama dengan MC squared. Jadi jawapan kamu, tenaga nuklear yang kamu dapat tu, jawapan tu kamu akan dapat dalam unit joule. Alright, jadi kita akan kira lah. Jadi kalau kata kita kira jisim awal, jisim akhir, dia akan bagi kamu semua maklumat ni, nampak tak? Jadi kalau kata equation pembelahan nukleus kita, uranium dengan neutron, dengan krypton dengan barium, jadi dia akan bagi kamu maklumat tu. Tapi dia bukan bagi dalam maklumat kg, dia bagi dalam maklumat unit jisim atom. Yang ni kamu familiar kan, dia macam jisim atom relatif tu, betul tak? Yang kamu belajar dalam kimia tu. Jadi kalau uranium 235 tu, kalau berdasarkan periodic table tu, dia punya jisim dia, dalam jisim atom relatif dia UJA dia, kalau dalam fizik dia tulis UJA kat belakang tu, unit dia macam ni lah, 235.04. Jadi dia bagi krypton, dia bagi barium, dia bagi neutron, dia akan bagi semualah. Jadi kita boleh kira cacat jisim dia. Ni cuba Chana kira berapa jisim awal ni, uranium campur dengan neutron, kamu dapat berapa? Yang awalnya ada sebiji je, jadi kamu kira 235.04 tu dengan sebiji neutron tu 1.01, dapat berapa? 236.05. Okey, yang tu jisim awal kamu. Boleh, jisim awal. Okey, cuba kamu kira jisim akhir tu. Kalau jisim akhir tu dia ada 3 biji neutron. Jadi kamu kena darab 3. 1.01 ni kena darab 3 lah. Kamu kira kan campur dengan krypton, campur dengan barium. Dapat apa? Ni 235.87. Okey, jadi bila tolak dua orang ni dapat apa? Awal mesti tolak akhir. Yang starting tu besar daripada yang akhir dia lah. Cacat jisim dia. Okey, jadi yang tu cacat jisim kamu 0.18. Yang ni belum lagi unit kg kan, dalam unit UJA. Jadi di samping dia bagi kamu maklumat ni, dia akan bagi kamu conversion ni. Dia kata 1 UJA adalah sama dengan 1.66 darab 10 kuasa negatif 27 kg. Jadi kalau kita nak dalam unit kg, kita kena buat apa dengan 0.18 ni? Saya nak convert kan? Saya nak convert dari UJA ke kg. Kalau dia bagi kamu maklumat ni, kita kena buat apa dengan 1.66 dengan 0.18? Bagi ke darab? Darab. Jadi sebab kita dah ada 1 UJA kan. Jadi kalau 0.18 kita akan darabkan 0.18 dengan 1.66 ni. Jadi yang ni darab lah. Kamu ingat lah. Jadi dia akan bagi maklumat macam ni, kamu kena tahu dia darab ke bahagi. Okay, jadi bila kita darabkan 0.18 dengan 1.66 eksponensial negatif 27, kamu dapat apa?
Ambil semua titik peluang yang dia tulis tu. Dapat Ha. 2.988 kali 10 kuasa negatif 28. Okey. Jadi yang ni dah unit kg dah. Okay, jadi sekarang kita boleh kira lah, kita akan masukkan dalam formula E sama dengan MC square kan. Ni kamu tulis formula dia. E adalah sama dengan MC square. Kita ganti masuk M kamu 2.988 darab 10 kuasa negatif 28 darab dengan C 3 darab 10 kuasa 8. Kalau C pun dia akan bagi kamu, dia tak ada benda yang kamu kena hafal kat sini. 3 darab 10 kuasa 8 tapi kamu boleh dalam kurungan sebab kat luar dia ada kuasa 2 kan. Okey. Jadi darab dengan 3 darab 10 kuasa 8 kuasa 2. Okey, cuba kamu kira tu berapa kita dapat. Oh. Ha. Dapat 2.6892 2.6892 darab kali 10 kuasa negatif 11. apa unit dia untuk energi ni? Joule. Joule. Okey, ni jawapan dalam joule. Okey, jadi yang ni satu atom, maknanya kalau satu atom uranium dia menghasilkan banyak ni tenaga nuklear. Faham? Okey. Jadi ingatlah step-step dia. Jadi first kali kamu akan kirakan dalam unit UJA ni dulu. Tapi kita tak boleh guna lagi, jadi kita kena convert dia jadi kg. Jadi bila dah convert kg dah boleh masuk dalam formula ni. Lepas tu kita dah dapat jawapan ni. Kadang-kadang dia suruh kamu convert ni, kita tak nak jawapan dalam joule. Kita nak jawapan dalam electron volt. Sebab electron volt ni sesuai lagi padan dengan dia punya size dia atom kan. Jadi kita pakai unit yang sesuai untuk atom, kita akan pakai electron volt. Jadi kamu kena convertkan daripada joule jadi electron volt. Jadi kamu rasa yang ni darab ke bahagi? Jadi dia bagi kamu 1 electron volt adalah 1.602 darab 10 kuasa negatif 9 joule. Kalau kita ada dalam joule, kita kena darab ke bahagi untuk dapat dalam electron volt. Yang ni kita kena bahagi . Jadi kalau kamu nak tahu kalau electron volt ni jawapan dia akan jadi besar. Okay, dia juta-juta. Jadi kalau kata kamu darab dia akan jadi makin kecil kan. Jadi makin besar. Jadi berapa jawapan dia dalam electron volt? Jadi jawapan tadi bahagi 1.602 eksponensial negatif 19. Berapa dapat tu? Besar kan? Ni jawapan atas tadi. Berapa jawapan dalam electron volt? Dapat 3. Banyak. 167. Betul. 865 168.5. Betul. Okey, yang ni jawapan dalam electron volt. Maknanya kamu dapat jawapan 167 juta. Boleh nak? Jadi yang ni electron volt. Kalau kamu nak guna imbuhan pun boleh. Kita akan pakai mega. Mega tu sejuta kan. Jadi kita dapat 167 mega electron volt. Tapi kalau dia minta electron volt, dia nak jawapan ini lah. Okay. Jadi kalau dalam electron volt jawapan dia besar. Ni tak boleh bunda lah sebab dia juta kan. Kecuali kalau dia kata bunda kepada ribu yang hampir ke apa, baru kamu bunda. Tak, kamu ambil je lah nombor tu lah. Macam tu. Ataupun kamu tengok jawapan dia. Kalau kata soalan objektif dia boleh keluar soalan ni. Tapi selalunya soalan objektif dia tahu kamu lambat nak kira cacat jisim semua tu, dia akan kirakan cacat jisim tu, kamu kena masuk dalam formula dia. Tapi kamu kena check dia bagi tu dalam unit UJA ke dia bagi dah dalam unit kg. Ni kamu faham lah cara nak kira? Boleh. Jadi yang ni optional. Tak semestinya dia kamu tulis jawapan dalam electron volt kecuali kalau dia minta. Okay, kalau dia minta baru tukar jadi electron volt. Jawapan tu yang kalau biasanya dalam joule. Okay, jadi 2.988 dan 10 kuasa negatif 28. Okay, jadi kalau kamu faham, cuba kamu kira untuk yang ni. Yang ni reputan alpha. Boleh juga kita kira nak dapat tenaga sebab tiap-tiap kali reputan ni dia akan hasilkan tenaga juga kan. Tenaga ni kita akan pakai E sama dengan MC square juga lah. Cuba kamu kira untuk kes yang ni berapa tenaga yang dihasilkan masa kamu punya polonium tu tukar jadi plumbum. Boleh? Jadi first kali cikgu nak kamu AMU tu apa? Sama. AMU tu dalam bahasa Inggeris Atomic Mass Unit. Dalam bahasa Melayu dia unit jisim atom. Boleh? Ataupun JAR kan, jisim atom relatif. Jadi benda tu benda-benda yang sama.
Nah, jadi ini sama. Jadi 1 UJA sama dengan 1.66 darab 10 kuasa negatif 27 macam cikgu bagi kat atas tadi. Jadi cuba kamu kira untuk cikgu yang ni berapa kamu dapat cacat jisim dulu. Cacat jisim tu. Dalam unit UJA dulu, AMU tu. Jadi kalau yang ni awal dia ada polonium je lah nah. Lepas tu akhir dia ada plumbum dengan helium. Dia tak ada neutron sebab yang ni reputan alfa kamu. Nah, jadi yang ada neutron tu yang kamu punya pembelahan nukleus tu. Dapat Kira kan? 0.09. 0.0. Ada berapa kosong? 0.09. 0.009. Betul itu. 0.009. Ni macam ni. Yang ni dalam UGA. Okey, jadi kalau dia minta cacat jisim ni tak apa kamu bagi dia UGA. Boleh tak mesti bagi kg. Tapi bila nak kira tenaga sebab nak masuk dalam formula ni mesti dalam unit kg. Okey, cuba kira berapa tenaga yang dihasilkan. C itu C tu 3. Ni dia tulis. C tu 3 darab 10 kuasa 8. Dia akan bagi kamu. Dalam exam ni dia mesti bagi semua ni. Hmm, 1.3446 kali 10 kuasa negatif 12. Betul. 1.3446 darab 10 kuasa negatif 12 Joule. Di jawapan akhir paling kurang kamu tinggal 3 atau 4 tempat perpuluhan. Jadi sebelum sampai jawapan akhir tu kamu tak digalakkan membundarkan nombor dia. Jadi kalau dibagi kamu UGA ni kadang-kadang dia bagi kamu 3, kadang dia bagi kamu 4 kan. Kamu jangan bundar kan sampai dapat jawapan akhir tu baru kamu boleh bundar. Kalau kata paling kurang pun kamu ambil 3 tempat perpuluhan. Nah, jadi yang ni dia tak minta dalam electron volt, jadi kamu biar jawapan di dalam joule. Betul kan? Sama? Sama? 1.345 darab 10 kuasa negatif 12 dapat? Sama? Okey. Ni boleh dah. Jadi kalau exam, kalau kamu kira ni dia boleh bagi kamu sampai 5 markah. Boleh? Kadang-kadang dia masuk soalan essay kan. Yang ni kira soalan yang tough jugalah. Dia akan bagi kamu sampai 5 markah, dia akan asing macam ni. Dia suruh kira cacat jisim dulu. Lepas tu dia suruh kira tenaga dibebaskan, dia boleh bagi kamu markah banyak. Okay, jadi kalau kata keluar soalan radioaktif yang berkaitan tenaga nuklear, ujung tu mesti dia bubuh soalan kiraan lah. Okay, jadi soalan kiraan dia berdasarkan formula E sama MC square. Jadi tenaga yang dihasilkan oleh satu atom tak banyak kan, darab 10 kuasa negatif 11 macam tu kan. Tapi kalau kata kita nak guna dia dalam satu nuclear reactor kita nak guna dia untuk dapat tenaga nuklear untuk jana electricity tu, kita tak pakai sebiji kan, kita akan pakai banyak-banyak biji kan. Okay. Jadi maknanya kita kena ada satu amount jisim yang minima supaya kita dapat satu tindak balas berantai. Boleh? Jadi tindak balas berantai ni adalah proses tindak balas pengekalan yang mana hasil tindak balas ini boleh memulakan tindak balas seterusnya yang serupa. Jadi cikgu tunjuk kamu satu simulasi. Dia katakan kita start dengan uranium ni, lepas tu kita bedil dia dengan satu neutron kan. Dan bila kita bedil, dia dapat 3 neutron, betul? Jadi kalau ada banyak uranium, 3 biji neutron ni akan hentam 3 biji uranium yang lain. Lepas tu dia akan belah lagi, dia akan hasilkan neutron yang banyak kan. Jadi kalau kata kita ada jisim yang cukup, kita boleh teruskan kita punya pembelahan nukleus, kita akan dapat tenaga yang banyak. Boleh? Jadi kita punya tindak balas tu akan berterusan. Jadi kalau dia berterusan, dia bentuk satu rantaian lah. Jadi kita panggil dia sebagai tindak balas berantai. Faham tak? Sebab dia macam multiply kan, dia punya neutron tu kan. Kita perlu tembak sebiji je, tapi kalau kita ada cukup uranium, kita akan dapat letupkan semua kita punya uranium tu. Kita boleh tukarkan semua uranium tu dapat jadi tenaga. Macam cikgu tunjuk kamu simulasi satu. Okey, mana? Skrin kamu lag tak? Slow tak? Tak okey, tak slow boleh. Okay, itu cikgu tunjuk kamu simulasi. Okay,
Nampak tak skrin cikgu, nampak? Nampak? Okey, jadi yang ni kita punya neutron gun kita. Dia diburu dalam pistol, kita tembak sebiji. Jadi yang ni ada sebiji uranium je, kamu tengok apa jadi. Okey. Jadi bila dia tembak tu dia jadi tak stabil. Masa tu dia gegar-gegar tu, lepas tu dia pecah jadi dua kan. Dia pecah jadi daughter nuclei dia panggil kat sini. Daughter dia, anak ada dua orang. Barium dengan krypton. Tapi kalau kamu tengok nota cikgu tadi, dia tak semestinya jadi barium dan krypton. Dia boleh jadi xenon dengan strontium ataupun cesium dengan rubidium. Dia boleh pecah lain-lain saiz. Jadi kalau dia pecah lain bilangan neutron dia akan jadi unsur yang berbeza lah. Jadi tak semestinya dua orang ni mungkin keluar xenon strontium ataupun cesium dengan rubidium. Okey, jadi kalau kata kita nak reaksi ni panjang sikit, nanti sebiji je kan. Kata kita tambah bilangan U30 macam tu. Banyak sikit. Okey. Jadi kalau kita tembak sebiji je, neutron yang terhasil daripada satu reaksi tu dia akan ketuk orang lain kan. Jadi bila dia dah ketuk orang lain tu, orang tu pun akan bertindak balas juga dan dia akan jadi satu tindak balas berantai lah. Tengok. Nampak lah. Jadi bila dia macam ni kita dapat tenaga yang banyak lah. Jadi untuk kita dapat tindak balas berantai tu kita perlukan satu jisim minimum. Dia kata kita letak dalam satu bekas bagi rupa dia macam bom sikit kan. Lepas tu kita bubur kita bubur uranium kita banyak-banyak kan. Jadi kita start satu je, kita perlu berdil satu je. Satu orang. Jadi bila dia berterusan dia punya reaction tu kita panggil yang ni yang kita panggil sebagai ada sebiji. Dia tak cukup ni. Kita panggil sebagai tindak balas rantai gitu nah. Okey. Jadi jisim yang minimum yang diperlukan untuk meneruskan atau menghasilkan tindak balas rantai tu kita panggil dia sebagai jisim genting dia. Boleh? Jisim genting tu maknanya berapa banyak kita perlu untuk uranium tu meneruskan dia punya tindak balas tu supaya dia membentuk satu rantai, dia berterusan kan. Jadi kalau untuk uranium ni kita perlu banyak jugalah. Kita perlu, hilang dah nota cikgu. Kita perlu dalam 47 kg ke banyak macam tu lah. Tapi kalau kata kita pakai plutonium ni hebat lagi daripada uranium. Kita perlukan sikit saja. Kita boleh letupkan, kita boleh hasilkan tenaga yang lebih banyak. Cikgu ada video tapi cikgu masih lagi tak tahu macam nak share audio dengan dengan kamu. Kamu tengok je lah video ni tanpa bunyi. Okay. Nampak tak? Nampak. Jadi dia kata bila terbelah tu dihasilkan sinaran gamma. Okey, yang ni neutron yang terhasil tu kan. Jadi dia akan langgar uranium yang lain. Jadi kalau ada banyak cukup dia jadi tindak balas berantai, nampak? Jadi kalau tak terkawal tu kita dapat satu bom lah. Laju dia boleh letup dalam masa 2 saat. Okey. Dia kata kalau tenaga yang kita dapat tu sama dengan kalau kita isi satu stadium penuh dengan dynamite. Jadi kalau uranium kita perlukan besar satu baseball ya. Cukup dah untuk kita letupkan sama dengan kuasa kita ada dalam satu stadium tu penuh dengan dynamite. Macam mana tahu dynamite tu apa? Yang kalau kita kartun tu dia guna dia nak letupkan tu kita pakai macam yang kita pakai api tu macam mercun lah kan. Jadi kalau dulu-dulu kita pakai dynamite lah nak buat letupan. Jadi kita ada uranium banyak ni, besar biji baseball ya, tenaga yang dihasilkan sama macam kalau kita ada bahan api sebanyak satu stadium. Nampak tak? Jadi kita dapat tenaga yang banyak daripada kita punya tenaga nuklear ni, kita perlukan sikit saja boleh dapat tenaga yang banyak. Okay, tadi yang ditunjuk kamu tu dia punya chain reaction tu lah no. Okay, jadi kita teruskan. Ni yang kamu tengok ni yang tindak balas yang pertama, kita punya pembelahan, kita punya uranium tu kita punya unsur berat, dia pecah jadi dua unsur yang lebih ringan. Dia tak semestinya kita guna pembelahan, kita ada satu lagi cara untuk dapat kita punya tenaga nuklear ni, kita panggil sebagai pelakuran nukleus. Boleh? Dia tadi tu dia belah dua kan, jadi yang ni terbalik, fusion. Kita akan gabungkan dua nukleus yang ringan, dia bercantum, dia akan bentuk satu atom yang lebih besar. Okay, jadi yang ringan tu kat sini hidrogen atau helium. Kita akan gabungkan dua orang. Lepas tu bila dia bergabung sama juga dia akan menghasilkan tenaga yang banyak dan dia akan hasilkan satu biji neutron. Jadi yang ni kita panggil sebagai pelakuran. Jadi kamu boleh ingat nama dia yang atas tadi nama dia pembelahan.
Jadi yang kedua ni nama dia pelakuran. Pelakuran tu dalam bahasa Inggeris lagi senang nak ingat, nama dia fusion. Nah, okay, jadi pelakuran ni dia kata hanya boleh berlaku bila suhu yang tinggi. Dekat pelakuran ni kita tak boleh guna lagi takat sekarang ni sebab dia perlu suhu yang macam suhu matahari tu. Dekat matahari tu kalau kamu perasan dia ada letupan-letupan tu sebab pelakuran berlaku. Okay, jadi tenaga yang matahari tu ada tu datang daripada pelakuran nukleus tu. Tapi kat bumi ni sebab dia tak ada suhu yang tinggi macam tu. Jadi kita tak mampu nak buat proses pelakuran ni. Kita tak boleh guna tenaga nuklear dengan menggunakan pelakuran nukleus ni. Kamu tengok gambar kat bawah ni. Jadi kalau kat sini dia tunjuk kamu kalau kita nak dapat pelakuran kita kena ambil deuterium. Deuterium tu hidrogen yang ada 2 kat atas ni kan. Hidrogen isotop dia ada 3 orang kan, tak cikgu cerita kamu. Dia ada yang biasa. Lepas tu kita ada yang H2 ni kan. H2 ni deuterium kita panggil. Dan kita ada tritium. Tritium tu dia ada 2 neutron. Faham? Jadi kalau kita ambil deuterium ni, lepas tu kita gabungkan dia dengan tritium, tapi dia tak nak bergabung dengan mudah. Kita kena bagi dia suhu dengan tekanan yang tinggi baru dia nak bergabung kan. Jadi bila dia dah bergabung, dia akan menghasilkan helium, helium 42, tenaga dan sebiji neutron. Boleh? Jadi yang ni tindak balas pelakuran nuklear kamu. Alright, jadi yang ni equation dia. Jadi helium hidrogen 21. Jadi yang ni lain sikit di atas ni. Jadi dia ada banyak besi. Ada besi yang deuterium campur dengan tritium kan. Tapi yang kat bawah ni besi deuterium campur dengan deuterium. Boleh juga ataupun helium campur dengan helium. Jadi dia ada beberapa bentuk lah nah. Jadi yang gambar ni tadi cikgu paste dia punya equation. Betah pergi mana tah. Tapi yang ni yang kamu boleh kira. Cuba kamu kira untuk cikgu kalau untuk tindak balas pelakuran nuklear ni berapa tenaga nuklear yang kita dapat. Jadi yang ni dia bagikan maklumat deuterium campur deuterium dapat helium 32 yang ni isotop helium lah dengan 1 biji neutron dan tenaga. Jadi dia bagi kamu maklumat jisim deuterium semua tu. Jadi kamu cari dulu berapa dia punya jisim cacat dia. Jisim cacat tu kehilangan jisim dia. Cuba kamu kira kan untuk cikgu. Ini pun cikgu tak kira lagi. Deuterium tu H12 kat atas. Yes, kamu kena ingat nama dia. Selalunya dia dia tak akan tulis hidrogen, dia akan tulis nama dia deuterium. Di deuterium 21, kalau 31 tu tritium. Sebab atas 3 nama dia tritium. Yang ni kita tak payah bedil dengan neutron. Jadi start dia ada 2 biji deuterium saja. Dengan dah habis dia ada sebiji helium. Helium 3.017 dengan sebiji neutron. 0.004. 0.004. Okey, jadi convert tu jadi kg, lepas tu cari dia punya tenaga dia. 0.004 darab 1.66 exponential negatif 27. Lima 5.976 kali 10 kuasa negatif 13. Betul. 5.976 darab 10 kuasa negatif 13 13. Okey, betul. Itu jawapan dia. Okey, bolehlah kamu pandai lagi dah. Jadi soalan dia maknanya kalau kata nak kira Einstein punya formula kita boleh guna untuk reputan alpha, beta, gamma kita dan juga kamu punya yang baru kita belajar ini kan pelakuran dengan pembelahan. Jadi kamu dah pandai dah kira betul. Okey, jadi dah habis dah yang tu. Sekarang ni kita nak tengok kegunaan tenaga nuklear tu. Jadi kita dah tahu dah tenaga nuklear ni kita boleh guna dia, tapi kita boleh guna dia bila kita dapat satu tindak balas berantai. Boleh? Jadi kalau kita boleh kawal tindak balas berantai tu, kita akan guna dia dalam kita punya stesen jana kuasa. Tapi kalau dia jadi tak terkawal, dia akan jadi satu letupan kan. Jadi bila dia jadi satu letupan tu kita dapat bom atom lah. Jadi dia ada satu tindakan yang terkawal, satu lagi yang tak terkawal. Boleh? Jadi kita nak tengok yang terkawal dulu.
yang terkawal tu yang kita buat nuclear reactor kamu. Di nuclear reactor ni kamu, yang penting kamu kena tahu macam mana kita kawal tindak balas berantai tu. Macam mana kita kontrol dia supaya dia tak meletup, tak jadi atom bomb. Dia ada negara-negara memang dah guna dah, macam Rusia, Amerika, Japan, semua tu dah memang guna tenaga nuklear kan. Jadi tenaga nuklear tu macam ni lah rupa dia punya jana kuasa tu. Tapi yang ni yang lapuk ni besi lama, jadi sekarang punya mungkin cantik lagi lah. Jadi dia banyak lagi lapisan perlindungan. Tapi yang ni yang utama, kalau dia tanya kamu dalam exam, apakah bahagian-bahagian yang perlu ada untuk mengawal ataupun untuk memastikan keselamatan lah, untuk keselamatan kan. Jadi yang ni bahagian-bahagian yang ditulis ni. Okay, yang ni kamu punya nuclear reactor, kamu nampak tak? Dia letak dalam satu perisai konkrit tebal. Okay. Jadi yang kelabu ni konkrit tebal lah, bermeter-meter tebal. Jadi dalam ni kita ada rod uranium kita. Ni yang ni bahan api kita lah. Jadi rod uranium ni akan menghasilkan tindak balas berantai kamu. Jadi kita akan guna pembelahan nuklear sebab kita tak ada suhu tinggi macam matahari kan. Kita bedil neutron, lepas tu dia akan berlaku tindak balas rantai. Jadi kita akan dapat tenaga yang banyak. Tenaga tu boleh memanaskan air sebab tenaga tu akan menyebabkan air kamu jadi panas dan air tu akan menyebabkan steam terhasil. Steam ni akan memusingkan turbin macam dynamo kan. Jadi bila dia pusing turbin, kita akan dapat tenaga electricity. Jadi benda apa yang kita ada sebagai langkah keselamatan untuk kita guna kita punya nuclear energy ni, kita ada rod pengawal boron, boleh? Jadi yang ni memang kita pakai boron lah, jadi kamu kena hafal nama dia. Jadi rod pengawal boron, tugas rod pengawal boron ni adalah untuk menyerap neutron yang berlebihan. Jadi kalau tindak balas berantai tadi, dia akan hasilkan neutron yang banyak-banyak kan. Jadi kalau kita nak kontrol tindak balas tu, kita nak bagi dia slow down, kita kena ada bahan yang boleh menyerap neutron tu balik. Jadi yang menyerap tu adalah rod pengawal boron kamu. Jadi kalau ditanya kenapa, dia adalah untuk mengawal tindak balas rantai. Dia alasan dia untuk mengawal tindak balas rantai. Jadi macam mana dia kawal? Dengan dia menyerap neutron yang berlebihan. Mengawal tindak balas rantai. Berantai. Okay, yang kedua, selain daripada rod pengawal boron tu, kita ada teras grafit. Jadi semua ni dia keliling kamu punya rod uranium, ada dua kan. Ni yang ni kamu punya boron rod, ini kamu punya teras grafit. Teras grafit ni sama juga, dia untuk kawal kamu neutron juga, tapi dia bukan serap, dia perlahankan gerakan neutron tu. Okay, jadi teras grafit untuk perlahankan neutron, rod pengawal boron untuk menyerap neutron berlebihan. Sama juga alasan dia, dua-dua ni untuk mengawal tindak balas berantai bila kita lakukan proses pembelahan nukleus ni. Okay. Faham tak dekat ni? Faham? Okay. Jadi macam tadi cikgu cerita tadi kan, air tu akan jadi panas. Bila jadi panas, dia jadi steam. Kat sini ada turbin. Jadi turbin tu putar, dia akan putar magnet kamu. Yang ni bahagian elektromagnet macam kamu belajar hari tu lah. Lepas tu kita dapat tenaga elektrik tu kita akan alihkan dia. Okay. Jadi kalau kata kita pakai ni dengan keadaan yang ideal, yang selamat, tak ada apa-apa jadi kat kita punya rod uranium ni, sebenarnya kita pakai tenaga nuklear ni dia tenaga yang lebih bersih. Sebab apa? Dia hanya menghasilkan steam. Boleh? Jadi kalau kamu perasan, kalau kata yang ni, kalau kata kita lukis nuklear, kita akan lukis corong-corong besar yang keluar asap tu kan? Betul? Jadi asap yang keluar tu steam. Steam ni bersih lah sebab dia air kan, berbanding dengan kalau kita bakar petroleum. Sekarang kat Malaysia kita dapat tenaga electricity dengan kita bakar petroleum. Kalau kita bakar petroleum, yang keluar tu bukan steam kan, yang keluar tu adalah asap karbon monoksida semua tu, jadi dia lebih kotor sikit. Sebab tu banyak negara yang cuba untuk tukar daripada dia guna arang dengan petroleum, tukar jadi nuklear. Lagipun nuklear ni kita perlu sikit saja, kita boleh dapat tenaga yang banyak. Okay. Alright, jadi kalau kamu faham, yang ni kita punya first, kita punya kegunaan tenaga nuklear yang first. Yang second one tu yang bom atom tu kan. Jadi bom atom tu bukanlah kita panggil kegunaan, tapi kita pernah buat kan. Amerika pernah buat kan, dia bom Nagasaki dengan dia bom Hiroshima kan. Jadi dia bom tu bom yang atom yang pertama yang diciptakan masa tu. Boleh? Jadi masa tu ada 2 biji bom. Cikgu cerita kamu sebab cikgu tak boleh dalam slide. Okay. Jadi ada 2 biji bom yang jatuh masa Second World War kan. Second World War tu. Jadi kamu tengok gambar hasil dia. Okay. Jadi bom tu bom yang tak pernah dinampak oleh orang-orang masa tu, tak ada lagi
orang pernah tengok kesan bom yang macam ni. Kamu tengok gambar ni, yang atas ni sebelum kena bom. Yang ni Hiroshima. Ke Nagasaki je, kau tak ingat. Tapi yang bawah tu lepas dia kena bom, dia jadi padang jarak, padang terkukur. Boleh? Ni dia bom 2 biji. Satu tu bom uranium. Bom uranium tu yang dilepaskan kat Hiroshima. Satu lagi bom plutonium. Plutonium tu yang dilepaskan kat Nagasaki. Jadi dalam tu samalah. Dia ada jisim genting. Dia ada uranium 2 belah. Lepas tu dia tembakkan supaya uranium tu bercantum. Lepas tu dia tembakkan neutron supaya berlaku tindak balas berantai. Di tindak balas tu berlaku tak terkawal, jadi dia jadi satu letupan yang besar. Letupan tu menyebabkan kawasan tu semua, kamu nampak 1 kilometer radius tu dia akan jadi panas sangat sampai cahaya yang keluar tu cahaya tu putih. Boleh menyebabkan mata kamu silau. Jadi cahaya putih, lepas tu dia punya suhu tinggi sangat kat situ sampai orang-orang yang kena betul-betul kat kawasan bom tu terus dia jadi gas. Boleh? Terus dia meruap hilang saja macam tu saja. Jadi yang tu bom atom. Jadi sekarang ni ada lagi bom yang lagi kuat lagi daripada zaman tu. Jadi kalau nak tahu ciri-ciri bom atom, dia bom atom ke tidak, kamu nampak bentuk macam ni. Kita panggil dia sebagai mushroom cloud kan. Kita nampak satu awan yang bentuk macam mushroom, cendawan. Yang tu adalah simptom-simptom lah kalau tu bom atom lah kita nampak benda-benda ni. Okey. Cikgu tak nak cerita panjang sebab nanti cikgu link kat kamu video-video lah yang kamu boleh tengok sendiri lah, sebab kalau cikgu cerita dia tak menarik sangat sebab cikgu tak boleh tunjuk kamu video sangat kan. Nanti kamu tengok lah. Jadi lepas kena bom tu, sebab bom tu kan dia bawa radiasi sinar gamma sekali kan. Jadi orang-orang yang kena sinaran tu dia dapat sakit tau. Dia jadi mual-mual, muntah, rambut dia gugur. Yang tu kesan daripada kena bahan radiasi ni. Kalau kita kena sinaran yang tinggi, kita akan dapat kita akan matilah lah. Jadi kita tengok kesan dia, lepas tu kita akan tengok langkah-langkah ni mana kesan dia. Okey. Yang ni kadang-kadang dia akan tanya kamu apakah kesan kalau kita kena sinaran dalam dos yang tinggi. Boleh? Jadi kamu tengok yang ni, boleh nampak tak tulisan kat cikgu punya slide ni? Boleh? Dia tak jelas sangat lah. Okey. Kalau kata kita pergi hospital, kita buat dental x-ray, yang ni kita punya dos yang kita terdedah, dia punya unit sievert lah. 0.0001. Yang ni dos yang selamat lagi. Jadi sampai warna kuning ni dos yang selamat. Jadi bila dah masuk yang oren ni kira dos tu bahaya. Dah masuk yang merah ni dia dah jadi fatal lah. Dia boleh bawa kepada kematian. Jadi dia kata kamu tahu tak letupan kat Chernobyl tu sebab dia punya nuclear reactor jadi pecah. Kamu tahu ke Chernobyl yang dia punya tenaga nuklear meletup tu. Faham? Jadi dia ada letupan tu. Jadi kat situ penduduk-penduduk yang duduk kat kawasan tu dia terdedah dengan tenaga nuklear yang tinggi. Nampak tak? 0.1 sievert. Jadi yang tu yang masa 0.35 sievert. Masa yang Chernobyl kan. Lepas tu satu lagi masa gempa bumi kat Jepun tu yang kat Fukushima. Yang ni berapa tahun lalu tak? 2008 ke tak silap cikgu. Ni tu menyebabkan satu lagi nuklear reaktor kat Fukushima tu rosak. Dia pecah dan orang-orang kat kawasan Fukushima tu dia terdedah pada nuklear 0.4 sievert. Tinggi juga ni, dia pun terpaksa tinggalkan kawasan tu, tak boleh duduk kat kawasan tu sebab radiasi dah tinggi. Kalau kita duduk dia akan jadi tak selamat. Jadi kalau kita start dapat daripada 1 sievert ke 10 sievert ni kita dah boleh mati dah lah. Kamu tengok ni. Kalau kita kena 1 dos sievert, dia kata simptom dia kalau kita kena kita akan rasa sakit, sakit dan muntah-muntah. Kita dah start rasa macam mual-mual. Okay, yang tu simptom dia. Kalau kata kamu kena radiasi yang tinggi, kamu akan rasa mual-mual. Jadi kalau kata kamu kena dos 5 sievert, separuh daripada population, macam kata ada 10 orang, 5 orang akan mati. Dia kata dos dia cukup untuk bunuh 50% orang dalam masa sebulan. Jadi 50% ada chance hidup, 50% ada chance mati. Tapi kalau kamu kena tinggi lagi, kamu akan mati dalam beberapa minggu. Okay. Jadi yang ni kesan dia kalau kata kamu kena radiasi. Jadi kalau exam dia akan tanya kamu lah, apakah antara yang disenarai tu mana satu kesan-kesan yang kamu kena radiasi. Jadi kalau dia kata kamu kena radiasi 1 hingga 2 sievert ni dalam masa 6 jam, kalau rendah 6 jam kamu akan rasa macam nak muntah. Tapi kalau dosnya tinggi lagi dalam 2 jam kamu dah rasa nak muntah dah. Tapi kalau dosnya sangat tinggi dalam 10 minit kamu dah rasa nak muntah dah. Jadi muntah-muntah, diarrhea tu cerit-berit, headache kamu akan sakit kepala,
Lepas tu kamu akan demam, fever, badan kamu akan rasa panas. Lagi tinggi dos tu lagi cepat kamu akan dapat simptom ni. Kemudian lepas beberapa minggu, yang ni simptom yang akan datang kemudian, kamu akan rasa pening kepala, dizziness, pening-pening dan disoriented. Disoriented tu macam apa? Macam apa dalam bahasa Melayu? Faham tak disoriented tu apa? Disoriented tu macam tak betul sangat lah, kamu tak berapa betul. Okay, jadi kamu akan rasa badan kamu lemah. Lepas tu kalau lebih lama daripada tu, rambut kamu akan gugur. Jadi kalau kamu kena 2 hingga 6 sivert ni, rambut gugur, kamu akan muntah darah, kamu akan berak darah. Lepas tu kamu susah nak pulih kalau kamu ada luka-luka dan tekanan darah kamu rendah. Kalau dos tinggi sangat, yang ni terus berlaku, nampak tak? Kalau kata kamu kena 10 sivert, rambut kamu tu gugur dalam masa tu juga. Jadi dia immediately, kalau dos tinggi kamu terus dapat simptom-simptom ni. Tapi kalau dalam dos yang rendah sikit, dalam seminggu kamu akan rasa. Jadi kalau kamu rasa simptom-simptom ni, maksudnya kamu lepas berapa minggu nanti kamu meninggal lah. Okay. Jadi yang ni simptom dia, kalau kata yang ni kira sebagai, kita panggil sebagai kesan somatik kamu, boleh? Kesan pada badan kita, tapi kita ada kesan pada kromosom kita. Kalau kata sinar gamma tu masuk dalam badan kamu sebab kuasa penembusan dia tinggi kan, dia akan rosakkan kromosom dalam badan kamu. Jadi bila kromosom kamu rosak, sel-sel dalam badan kamu tu tak boleh buat sel baru. Jadi kalau dia serang kamu punya sel-sel yang berkaitan dengan genetik kamu, yang tu kita panggil sebagai kesan-kesan genetik dia. Dia akan menyebabkan, kalau kata ibu mengandung dia kena sinaran yang tinggi, dia boleh menyebabkan anak dia cacat, ataupun kamu boleh dapat kanser yang berkaitan dengan kamu punya organ pembiakan, contohnya kanser rahim ke, ataupun kamu boleh, satu lagi apa tadi, lupa dah cikgu. Kamu boleh jadi mandul, jadi yang tu kesan-kesan kepada genetik kamu, anak cacat, kamu boleh jadi mandul. Ataupun kamu dapat kanser berkaitan dengan organ-organ pembiakan kan. Kalau kata satu lagi tu kesan somatik tu yang ni yang cikgu yang ada kat sini. Kamu muntah-muntah, pening kepala, semua ni, rambut gugur, boleh okey. Jadi dia kata Chan, kalau kata dos yang tinggi tu, kalau kamu pergi hospital pun kamu mati. Maknanya kamu tak boleh dirawat. Kalau dos tu tinggi, dalam berapa minggu insya-Allah kamu akan mati sebab tak boleh diselamatkan. Dia dah rosakkan kamu punya kromosom, kamu akan mereput secara perlahan-lahan, dalam beberapa bulan kamu akan meninggal. Tapi kalau kamu kena dos yang rendah, masih lagi ada chance untuk kamu diselamatkan lah. Kamu kena menjalani kamu kena derma sum-sum tulang ke apa sebab dia rosakkan kamu sel-sel darah putih. Okey. Faham tak? Boleh? Okey. Nanti lepas ni cikgu akan bagi kamu soalan objektif lah untuk kamu try jawab. Okey. Ni last kali kita nak tengok macam mana kita nak kendalikan bahan-bahan radioaktif ni. Kan kalau kata kita ada uranium rod ni, lepas dia dah habis guna, kita kena fikir macam mana nak buang ni kan. Kita tak boleh buang dia dalam tong sampah sebab dia menghasilkan sinaran gamma yang banyak kan. Jadi uranium ni dia akan terus mereput dalam masa yang panjang sebab dia punya half life dia, setengah hayat dia panjang kan. Jadi kamu tak boleh buang dia macam tu saja. Jadi kita kena buang dia dengan berhati-hati. Kita tengok macam mana langkah-langkah untuk mengendalikan bahan radioaktif. Jadi kalau kata kamu kena dekat, kata kamu kerja nanti kat bidang perubatan yang kamu kena rawat orang-orang sakit kanser ke apa, kamu mungkin terdedah pada bahan radioaktif kan. Jadi kalau kata dah habis guna, kata kamu nak guna cobalt 60 tu kan, lepas dah habis guna kamu kena simpankan bahan radioaktif tu dalam satu dinding plumbum. Sebab plumbum ni sinar gamma tak boleh lalu kan. Jadi plumbum tu kamu kena pastikan dia beberapa sentimeter tebal ya. Boleh? Jadi reaktor nuklear kamu ada dinding plumbum juga, dan di samping tu ada juga dinding konkrit beberapa meter tebal. Jadi ada dua-dua. Okey, kadang-kadang dia ada salah satu, kalau dia buat konkrit saja dia kena ada konkrit yang tebal lah. Kalau elok-elok dia ada dua-dua. Okey, jadi kalau kata kita dah simpan bahan tu, kita kena pastikan kita boleh label ni pada bahan tu supaya bila orang lain datang, orang lain tengok pun dia tahu yang ada bahan radioaktif. Jadi kalau kata kat hospital tu, kalau kat kawasan yang buat radioterapi tu, kamu akan nampak simbol-simbol yang ni. Maknanya kamu tak boleh datang dekat lah. Okey, jadi kita kena labelkan. Lepas tu dicatatkan dengan kelas menggunakan simbol radioaktif. Kita kena catatkan lah agaknya dia punya kelas dia. Okey, betul, sumber radioaktif yang kuat hendaklah dikendalikan dengan menggunakan alat kawalan jauh
Jadi kalau kata radioaktif tu kuat, dia punya tenaga dia tinggi, kita tak boleh sentuh dekat-dekat dengan dia, kita kena pakai tangan robotik. Boleh? Kita pakai tangan robotik dan alat kawalan jauh, kita kontrol daripada jauh melalui satu skrin. Kita letak satu skrin kaca, skrin kaca berplumbum. Jadi dalam kaca kita campur dengan plumbum. Ni kita kawal dia daripada jauh. Nah, kalau kata radioaktif tu lemah, maknanya tenaga dia punya sinaran tu tak kuat sangat, kita boleh guna penyepit saja, forceps. Okay, kita boleh guna forceps untuk kita ambil dia ataupun letak balik dalam bekas dia. Okay, di samping tu kita kena pakai pakaian perlindungan dan sarung tangan. Okay, dan kita kena pakai lencana filem yang cikgu ajar kamu tu, yang boleh tunjuk berapa banyak dos yang kamu terima. Nah, okay, yang kat bawah ni macam mana kita nak kendali sisa-sisa radioaktif. Okay, di sisa ni ada banyak paras, ada paras yang rendah. Okay, ini paras yang rendah, lepas tu dia ada paras yang sederhana dan paras yang tinggi, 3 paras. Okay, jadi kalau kata kita kerja kat hospital, yang tu kiranya paras rendah lah, hospital, makmal, kilang. Lepas tu dia kata kalau yang rendah ni dia tak bahaya sangat. Bila kata tak bahaya tu maksudnya separuh hayat dia pendek. Maknanya yang separuh hayat dia beberapa hari ke, kan. Jadi yang tu dia kiranya radioaktif yang paras rendah, kita boleh lupuskan dia dengan cara kita bakar. Dia kata kita punya tisu ke apa ke bahan tu kena radioaktif, kita boleh bakar dia dan tanam dia. Jadi kalau yang paras rendah kita boleh bakar dan tanam saja. Tapi kalau kata dia punya sisa tu tinggi sikit dalam paras sederhana, maknanya dia punya half life dia panjang, keaktifan dia agak tinggi, kita kena letak dia, kita kena keraskan dia dalam blok konkrit dia kata. Ataupun kita kena keraskan dia pakai bitumin dulu. Bitumin ni bahan apa? Nanti cikgu Google kan. Sebelum kita buang kan. Ini kita kena letak dia dalam kita kena balut dia dalam konkrit dulu nah. Di sisa tu punya separuh hayat lebih daripada 30 tahun. Kalau sisa tu separuh hayat dia panjang, kita kena tanam dia dalam tanah dalam-dalam. Okay? Alright. Dia yang ni yang tinggi kalau kata rod uranium yang kita guna dalam kita punya jana kuasa nuklear tadi. Jadi kalau yang ni kita kira dia sebagai sisa radioaktif tinggi. Kalau tinggi kita kena buat apa dulu, mempunyai keaktifan yang sangat tinggi, separuh hayat panjang. Sisa disimpan dalam bekas keluli. Jadi kita letak dalam bekas keluli. Kemudian ditanam sedalam 600 meter. Kita tanam dia dalam-dalam dalam tanah. Daripada permukaan bumi di kawasan yang bebas gempa bumi. Sebab kalau gempa bumi nanti terkeluar pula kan. Jadi lain-lain sisa, lain-lain cara kita nak kendali nah. Nanti cikgu akan bagi kamu soalan lah. Faham tak takat ni? Jadi yang ni benda yang baca-baca je kan. Jadi tak susah sangat kan Cana kan? Betul tak? Kamu masih lagi hidup ke? Hidup lagi ke? Kita buat soalan sikit boleh? Ngantuk tak kamu dengar? Kita buat soalan sikit nak tengok kamu boleh jawab ke tidak soalan. Yang ni soalan yang cikgu akan bincang dengan kelas, cikgu tak bincang. Jadi kamu orang pertama yang buat soalan. Budak-budak lain akan buat minggu depan. Jadi tadi cikgu habis kelas tu dengan cikgu cakap pasal dia orang pasal yang bom atom tu nah. Jadi cikgu nak kamu try. Esok ada sekolah ke? Esok sekolah ganti. Sebab Kak Matri sekarang ni dia start buat kelas ganti tiap-tiap Sabtu dah. Jadi cikgu punya jadual penuh lah sikit. Sabtu tu belajar ke buat aktiviti? Belajar ikut jadual. Sama. Sebab dia kiranya sekolah ganti. Memang dia akan ganti mulai Isnin ke Selasa ke lepas ni. Di sekolah sampai pukul 1 lah. Tapi sebab hari kalau kata PKP ni dia tak ada perhimpunan kan. Jadi kiranya yang petang tu dia bawa pergi pagi. Dah ready dah? Kita buat soalan lah. Jadi yang ni berkaitan dengan setengah hayat kita dan lepas ni sekejap ada soalan berkaitan dengan nuklear. Kamu ingat lagi apa maksud setengah hayat? Sana ada salin tak? Apa maksud setengah hayat? Masa yang diambil. Ingat tak masa yang diambil? Cuba kamu teka-teka jawapan dia. Masa yang diambil untuk perebutan.
Masa yang diambil untuk reputan suatu bahan radioaktif untuk jadi apa? Jadi sisa. Untuk jadi dak half life. Half life. Dia mesti berkaitan dengan apa? Half. Half tu apa? Jadi Menjadi apa? Banyak mana? setengah. Menjadi setengah dari yang Semua. Jawab betul dari yang asal dia. Boleh? Jadi kalau susah nak ingat, kamu ambil yang keaktifan. Masa yang diambil untuk keaktifan suatu unsur radioaktif untuk menjadi separuh daripada nilai asal. Jadi sama ada keaktifan ataupun bilangan nukleus. Boleh? Jadi kita boleh guna N ataupun keaktifan kan. Jadi masa, kamu ingatlah dia berkaitan dengan masa. Masa untuk dia jadi separuh yang asal. Masa dia pusing-pusing. Untuk satu bahan radioaktif masa untuk satu bahan radioaktif menjadi separuh dari nilai asalnya. Masa untuk bilangan nukleus lah, bilangan nukleus macam bertinggal. Bilangan nukleus. Bilangan nukleus atau keaktifan ya. Suatu bahan radioaktif menjadi separuh daripada nilai asalnya. Jadi dia tanya kamu, kenapa soalan tergantung? Kalau kata iodin tu akan mereput. Jadi kenapa kamu rasa iodin ni radioisotop, kenapa dia mengalami proses reputan? Apa sebab suatu unsur ni mereput? Untuk apa? Apa tujuan dia? Apa yang dia nak capai? Itu maksud dia. Kenapa dia mereput? Kenapa suatu unsur tu perlu mereput? Macam nak tahu tak? Kenapa satu bahan yang radioisotop ni dia perlu mereput? Cuba kamu teka. Ada bahan mereput tak? Ada yang tak mereput kan? Ada isotop yang tak mereput. Sebab apa? Ada yang mereput. Sebab apa? Apa beza antara dua tu? Apa yang menyebabkan dia ni mereput, dia ni tak mereput? Kita cikgu. Cepat. Apa yang kamu ingat? Dah lama je kot. Yang apa dia? Yang tak mereput tu dia tak habis. Yang tak mereput tu dia tak habis? Bukan. Dia ada satu keadaan ni. Keadaan yang macam mana? Dia kalau cikgu lukis atom tu dalam keadaan yang marah. Jadi kadang-kadang ada yang macam ni Macam kata hidrogen tu. Hidrogen yang H1 tu dia tak mereput. Tapi yang tritium tu mereput. Sebab apa tritium tu mereput tapi yang hidrogen yang satu tu tak mereput? Kenapa satu tu mereput, satu tak? Apa beza antara dua orang tu? Sebab dia bergabung dengan neutron. Tak, yang ni tak ada kaitan dengan neutron. Kita tak bedil dia dengan apa-apa pun. Dia sendiri, dia ada sifat ni sebab dia apa? Dia tidak apa? Cikgu bagi kamu clue lagi. Tidak stabil. Dia tak stabil. Jadi kalau kata unsur tu tak stabil, dia akan reput. Jadi kenapa dia mereput? Supaya dia menjadi stabil. Boleh? Jadi tujuan dia mereput tu supaya last dia nak jadi stabil. Jadi kalau iodin 131 ni dia reput, kenapa dia mereput? Untuk menjadi stabil. Itu tujuan dia mereput. Jadi bila dia mereput tu dia akan mengeluarkan tenaga dia yang berlebihan kan, dan dia mengeluarkan sinaran kan. Lepas tu dia akan jadi stabil lah. Okey, jadi kalau kata half life iodine ni, dia tak tulis kat atas ni sebab soalan cikgu terpotong. T half iodine ni kata 8 hari. Jadi dia tanya kamu hitung jisim iodine selepas 32 hari. Dia start dengan M dia, jisim awal dia cikgu bagi kamu. Jisim awal dia 200 gram. Boleh? Jisim awal dia 200 gram. Lepas tu dia punya setengah hayat dia 8 hari. Jadi selepas 32 hari jisim dia berapa? Macam mana kamu nak kira? Ingat tak macam nak kira?
Kita separuhkan dia. Ni sebab half-life ni masa untuk dia jadi separuh kan. Jadi 16. Jadi selepas 8 hari 200 gram jadi berapa? Lepas 8 hari berlalu kalau start dengan 200 gram dia jadi berapa? Bukan, dia separuh. Dia jadi separuh. Takkan dia jadi double kot. Double tu 2 kali ganda. Dia jadi apa? Dia jadi 100. Okey, jadi yang ni baru 1 kali half-life kan. Kalau 32 ni berapa kali half-life telah berlalu? 32 bahagi dengan? 4. 8. Ada 4 half-life kan. Jadi 200 jadi 100. Lepas tu dia jadi berapa? 50. 50. Okey, teruskan. Dia jadi berapa? 25. 25. Okey, last kali sebab 8, 16, 24. 12.5. Kena teruskan lagi 5. tak? Kena teruskan lagi tak? Ya. Kena teruskan lagi. 8, 16, 24, 32. Cukup ke? Tak. Dah habis dah. Jadi ni jawapan dia lah. Jadi dia nak, kalau kamu nak tulis dalam kerja, kamu tulis dalam kerja macam ni. Faham tak? Supaya kamu tak careless. Jadi kita start dengan, yang ni dia bagi tak maklumat ni. Cuma cikgu scan soalan tu terpotong. Faham? Dia bagi kamu jisim awal iodin tu berapa dan dia bagi half-life dia tu 8 hari. Jadi dia tanya kamu 32 hari, maknanya 8888. Lepas dia dah berlalu 4 kali half-life dia. Okey. Ni kamu ingat lagi tak macam mana rupa graf kalau kata untuk reputan? Macam mana rupa graf dia? Kamu ingat tak shape dia? Shape dia macam mana? Dia suruh lukis. Macam mana shape dia? Lengkung ke atas ke bawah? Macam cikgu tunjuk kamu berapa lengkung. Yang ni A. Macam mana rupa dia? Yang A ke yang B? Mana satu lengkung reputan kamu? Yang B nah. Jadi kalau kata kita nak lukis untuk iodine ni, yang ni cikgu lukis untuk kamu lah nah. Jadi kita akan start di 200 sebab kita start baca check dia daripada 200 kan. Jadi dia lengkung. Ini sebab dia macam janjang geometri. Jadi dia tak akan sentuh paksi X ni. Jadi kalau dia suruh lukis, kita lukis satu lah. Jadi kalau kata 100 kat sini. Lepas tu kita dot kan. Sini bacaan dia berapa? Sini berapa? Berapa bacaan kat sini? 16. Sini. Dia jadi 100. Berapa? Kat sini berapa? 200 jadi 100. 16. Bukan 16. 8 lah. 200 jadi 1. 8 hari berlalu. Betul tak? Bawa satu half life. Sebab kita start 200. Jadi 200 tu jadi 50. Jadi 50 kat sini. Jadi kat sini berapa bacaan dia? 16. Ini 16 lah. Ini separuh lagi. Jadi kalau kata buat graf tu, cikgu rasa kamu buat satu ni cukup dah kot. Kecuali kalau dia suruh lukis semua. Sini 25. Sini berapa? 24. 24. Okey, last kali kita belah 25 ni kita dapat yang last. Okey. Ni yang ni 12.5. Okey. Betul yang ni. Bukan, yang ni 32. Yang ni 12.5. Okey, jadi kalau dia minta kamu lakar graf, yang ni graf yang dia nak lah. Jadi kamu bubuh sikit dia punya nilai-nilai ni. Okey, dia nak bagi kamu 2 markah. Okey, kegunaan radioisotop. Yang ni kita dah belajar dalam kelas kita yang minggu lepas. Alright, jadi dia kata kat kamu, rajah menunjukkan sistem yang digunakan oleh suatu kilang untuk memastikan ketebalan kepingan karbon adalah seragam. Nampak? Jadi kita ada kertas yang kita lalukan, kertas kepingan karbon, lepas tu dia kena lalu penggelik kan. Lepas tu kita ada sumber radioaktif ni, apa tujuan kita letak sumber radioaktif kat sini? Dia kena buat apa? Sumber radioaktif kena buat apa? Macam mana? Kenapa apa tujuan sumber radioaktif kat sini? Apa tugas dia? Apa tugas dia? Macam mana dia nak kesan ketebalan karbon tu? Apa yang berlaku? Sumber radioaktif tu kita nak pakai sumber radioaktif apa kamu rasa? Yang ni untuk kepingan karbon. Alfa ke beta ke gamma? Kita nak pakai yang mana satu?
Beta. Beta. Okay. Jadi kalau kata cardboard tu tebal sangat, bacaan yang dikesan oleh sinaran tu tinggi ke rendah? Kalau kepingan cardboard tu Rendah. tebal sangat, rendah kan? Dia akan hasilkan bacaan yang rendah. Di sumber tadi tu untuk kawal dia punya ketebalan lah. Jadi kalau kita baca ketebalan yang tinggi sangat, kita akan kuatkan roller ni supaya kita kalau bacaan dia tinggi sangat, maknanya kamu punya cardboard tu nipis kan. Kalau bacaan dia rendah sangat, maknanya cardboard kamu tu tebal. Okay. Jadi dia kata sumber radioisotop, pengesan sinaran dan pembilang digunakan untuk mengesan ketebalan kepingan cardboard. Sumber dia itu mengandungi radioisotop. Di dalam ni kita letak radioisotop kita. Penggelik digunakan untuk memampatkan kepingan cardboard. Jadi kita akan kalau kata dia tebal sangat, kita akan mampatkan dia dengan kita punya penggelik. Alright. Jadi dia bagi kamu table kat atas ni. Kecil sikit supaya kamu nampak semua. Jadual 8 menunjukkan 4 radioisotop dengan sifat masing-masing. Jadi dia bagi kamu natrium, fosforus, kobalt 60 dengan strontium. Boleh? Lepas tu dia bagi kamu half life untuk tiap-tiap orang ni. Natrium ni 15 jam, fosforus ni 14.3 hari, kobalt ni 5 tahun, strontium ni 28 tahun. Lepas tu jenis sinaran dia dan keadaan fizikal dia, sama ada cecair ataupun pepejal. Okay, first kali soalan ni dia tanya kamu, biasalah soalan tu start dia nak beritahu kamu yang ni berkaitan dengan radioisotop. Dia tanya kamu apakah maksud radioisotop. Dia apa maksud radioisotop? Unsur. Unsur. Suatu nukleus unsur yang tadi kamu dah jawab dah. Nukleus unsur apa? Yang mempunyai apa? Yang bukan, yang tidak Mempunyai nukleus unsur. yang tidak stabil. Yang tu kamu kena mention. Jadi nukleus suatu unsur yang tidak stabil. Unsur yang tidak stabil. Yang akan apa? Kalau dia tak stabil, dia akan buat apa? Dan akan mereput. Mereput. Menghasilkan apa? Menghasilkan? Apa hasil dia? Yang stabil. Sinaran, bukan? Sinaran. Sinaran radioaktif. Radioaktif. Untuk menjadi lebih stabil kan. Jadi yang tu tak perlu. Jadi cukup kalau kamu tulis nukleus suatu unsur yang tidak stabil. Cikgu tulis stabil. Pun cukup dah nah. Okay. Alright, jadi dia bagi kamu table kan. Kamu dah tengok dah semua ni. Yang mana satu pilihan hati kamu? Mana satu yang kita kena pakai untuk kes yang ni? Mana satu kamu rasa? Apa jawapan dia? Jadi kita jawab soalan kat bawah tu. Fosforus. Ya ke fosforus? Sebab apa kamu pakai fosforus? Sesuai? Apa keadaan fizikal dia kamu nak dia dalam cecair? Kamu rasa cecair senang tak kita nak guna dia kalau dia dalam cecair? Susah. Kita nak dia beta kan? Betul, tapi beta ada 2 orang. Kenapa kamu pilih fosforus, kamu tak pilih strontium? Mana satu? Fosforus ke strontium? Mana lagi elok? Strontium. Sebab apa kamu punya kalau separuh hayat dia, kita nak dia lagi panjang ke dia lagi pendek? Kalau 14 hari ni sat saja. Kalau kilang tu lepas 14 hari dia kena beli baru dah. Kalau kata 28.5 tahun panjang kan? Jadi kalau kata untuk kilang kita nak half lah dia panjang ke pendek? Panjang. Panjang. Untuk supaya apa? Kenapa kita nak panjang? Kenapa panjang? Dia boleh guna dalam masa yang lama. Dia bukan tak akan mereput, dia memang mereput. Boleh. Kamu tak boleh kata dia tak mereput. Dia akan mereput tapi dia punya separuh hayat panjang kan. Jadi kita boleh guna dia dalam masa yang lama ataupun kita boleh kata kita boleh jimat kos. Kenapa kita nak dia dalam keadaan pepejal? Apa beza dia? Kenapa tak nak dalam keadaan cecair? Kenapa nak pejal? Cuba bagi alasan yang logik. Kenapa pejal? Kenapa tak nak cecair? Bila kita nak guna dia dalam keadaan cecair ni? Yang ni kita nak letak dekat kilang kan?
Jadi kamu rasa mana satu lagi senang untuk kita kendalikan? Kalau dia pepejal ke cecair? Pepejal. Pepejal. Jadi sebab apa kita pilih pepejal? Sebab dia mudah untuk dikendalikan dan dia tak tumpah. Kadang-kadang kita perlu cecair tau. Bila masa kita nak duduk isotok kita dalam bentuk cecair, bila kita kena telan dia. Nah, kalau kita kena masuk dalam badan kita, dia nak mengalir dalam darah kita ke apa, kita nak dalam keadaan cecair. Tapi kalau kita nak guna dekat kilang, kita nak dia kering lah. Nah, jadi kita nak dia dalam keadaan pepejal. Alright, jadi dia suruh kamu tulis dalam ni. Jadi bila kita jawab soalan ni, kita tak boleh tulis nilai tau. Jadi kalau dia kata half life, kamu ingatlah kamu jangan tulis 285 hari. Kita kena tulis apa? Half life dia kita nak macam mana? Baru. Cakap kuat sikit, tak dengar. 28. Jangan cakap. 28. Tak boleh, kamu tak boleh sebut nombor. Kamu kena sebut apa? Kan fizik tak boleh sebut nilai. Kalau kamu sebut nilai kira salah. Jadi kamu kena jawab macam mana soalan ni kalau dia tanya kamu separuh hayat. Dia nak jawapan yang macam mana? Cepat. Kamu dah biasa dah jawab soalan fizik. Tak boleh bubuh nilai. Tapi kita kena buat apa? Kita kena cakap apa? Macam mana? Macam nak jawab tu? Macam mana? Ni, kamu tak boleh tulis 285 hari. Tahun. Kamu kena tak boleh tulis nilai. Kalau tak tulis nilai, kamu nak tulis jawapan macam mana? Separuh hayat dia kamu nak macam mana? Faham tak soalan cikgu? Kamu tak boleh tulis 285 tahun. Sebaliknya, kamu kena tulis apa? Kamu kena tulis sama ada kamu nak dia besar ke kecil ke panjang ke pendek. Macam tu. Faham tak? Aduh, okey. Jadi yang ni jawapan dia apa? Kamu nak separuh hayat yang macam mana? Asal dia panjang. Panjang. Macam tu lah jawapan dia. Panjang. Sebab apa nak panjang tadi? Sebab nak panjang. Sebab apa nak panjang? Dia jimat kos. Jimat kos. Okey, jimat kos boleh digunakan dalam masa yang lama. Penting ni nak dapat 2 markah ni. Tiap-tiap satu ni. Yang ni soalan 12 markah tau. Jadi jenis radiasi kita nak jenis apa tadi? Beta. Beta. Betul beta. Sebab apa beta? Kuasa apa? Kuasa apa? Kenapa tak nak alpha? Kenapa tak nak gamma? Apa yang penting kat sini? Dia punya kuasa apa? Cik. Kuasa pengayunan dia ke kuasa penembusan dia? Kuasa apa? Kuasa pengayunan. Kan kita bukan nak guna sifat pengayunan dia, kita nak guna kuasa. Satu lagi kuasa apa? Kuasa penembusan. Kuasa penembusan dia. Kuasa penembusan dia sederhana, boleh? Kita tak nak tinggi sangat. Kenapa tak nak tinggi sangat? Tembus kat bot. Tembus kat bot nanti bacaan dia sama saja. Siapa yang kuasa penembusan paling tinggi? Gamma. Okey, kalau alpha boleh guna tak? Boleh. Tak boleh sebab kuasa penembusan dia tak boleh tembus kertas kan. Jadi kamu tak boleh baca bacaan dia. Okey, keadaan fizikal. Ini jawapan dia nak apa? Pepejal. Sebab apa? Mudah dikendalikan. Mudah dikendalikan. Okey. Jadi berdasarkan maklumat dia suruh pilih mana satu yang kita nak guna. Tadi mana satu jawapan dia tadi? Apa yang kita nak guna? Strontium. Strontium 90. Jadi kalau yang ni mana kamu pilih lah. Kamu cakap kat sini strontium 90. Boleh Boleh. Okey. Jadi dia tanya kat kamu, radioisotop paksi digunakan untuk mengesan ketebalan kepingan karbon. Radioisotop paksi yang ni lah strontium 90 ni. Nyatakan perubahan bacaan pembilang apabila karbon yang lebih tebal digunakan. Macam mana bacaan dia kalau kita pakai karbon tebal? Berkurang ke bertambah? Berkurang. Berkurang. Lagi tebal bacaan dia lagi kurang kan? Sebab sikit sinaran tu boleh lalu. Berkurang. Okey. Kacau dia ni. Tarik. Bagaimana ketebalan kepingan karbon itu dapat dikurangkan? Macam mana kita nak kurangkan kamu punya ketebalan? Kita kena buat apa?
Ini berkaitan dengan apa? Dia punya alat penggelek ni. Kita buat apa? Macam mana nak kurangkan? Yelah, bagi cikgu ayat yang lengkap. Yep. Bagaimana ketebalan kepingan cardboard tu dapat dikurangkan? Ni ayat dia ada memampatkan kepingan cardboard. Macam mana? Menggunakan penggelek. Menggunakan penggelek untuk memampatkan kepingan cardboard. Ya. Jadi kalau kat sini macam mana dia kawal ketebalan tu bila bacaan tu rendah, kamu punya pengesan ni, alat pengesan ni dia akan sambung kepada penggelek ni kan. Jadi penggelek tu dia akan adjust dia punya daya tekanan tu lah. Kalau kata dia nak bagi nipis sikit, dia akan tekan kuat sikit. Jadi pengesan sinaran tu bersambung dengan kamu punya penggelek ni. Jadi cikgu tulis sikit jawapan dia. Mengawal penggelek untuk meningkatkan mampatannya. Daya mampatannya. Ayat tu tak penting asalkan cikgu faham. Jadi dia kena dia sambung dengan pengesan tu. Kalau dia tak sambung nanti dia tak tahu bila dia nak tambahkan daya mampatan tu, bila dia nak kurangkan. Okey, jadi yang ni soalan berkaitan dengan Kobak 60. Dia kata Kobak 60 dia punya separuh hayat dia 5.27 tahun. Hitung masa yang diambil untuk keaktifan Kobak berkurang menjadi 6.25% daripada asalnya. Dia nak kira ni. Kita start dengan apa kalau dibagi peratus? Kalau bagi peratus kita start 100. Dengan apa? Kita start dengan 100. Jadi 100 jadi apa? 50. Lepas tu bila dia jadi 6.25? Nanti kamu tengok 50 jadi apa? 20? 5. Lepas tu jadi berapa? 12.5. 12.5. Lepas tu jadi 6.25. Okey, berapa haflah dah berlalu tu? Kira. 1, 2, 3, 4 kan? Jadi kalau kata separuh hayat dia 5.27, kamu nak buat apa dengan 4 ni? Buat apa dengan 4 tu? Bahagi ke darab? Bahagi ke darab? Macam mana? 1 haflah 5.27 tahun. Kalau 4 haflah darab ke bahagi? Darab. Darab, kamu memai lah. Okay. 5.27 darab dengan 4 dapat apa? 21.08. Ni cikgu dah ajar satu-satu ni. Kalau cikgu buat exam keluar soalan sebiji, kalau salah siap 21.08. 21.08. Okey. Apa unit dia ni? Apa unit dia? 21.08 apa? Tahun. Okey, tahun. Okey. Alright, kita ada sikit lagi, kita ada soalan berkaitan dengan tenaga nuklear. Nak habis dah, sabar. Okey. Jadi dikata kat sini suatu kawasan padang ragut telah tercemar dengan sisa radioaktif daripada suatu reaktor nuklear. Seorang penyelidik mengkaji kandungan radioaktif dalam susu daripada lembu yang diternak di kawasan itu. Okey, penyelidik itu mendapati kandungan radioaktif dalam setiap liter susu itu adalah 1,600 bilangan per minit. Jadi yang ni keaktifan dia bagi 1,600. Penyelidik itu seterusnya mengukur keradioaktifan susu dari kawasan itu dalam selang masa 10 hari. Okay, dan dia kata dalam 10 hari dia tengok jadi berapa. 10 hari lagi dia jadi berapa. Jadi daripada 1,600 jadi 600, jadi 240, jadi 100, jadi 40. Jadi pada kertas graf di bawah lukis graf dia. Yang ni kamu buat boleh? Homework. Cik, kamu lukis balik dalam buku kamu boleh? Nanti. Boleh macam mana? Senang je kan? Dia dah bagi kamu table kan? Jadi rupa graf dia macam mana nanti? Macam yang iodine tadi. Dia akan jadi graf lengkung macam ni kan? Jadi pastikan kamu punya graf jadi lengkung lah. Kamu bubuh titik-titik yang dia bagi tu. Lepas tu tengok sambungan soalan ni. Yang ni betul tak sambungan dia? Cikgu check. Tak.
Jadi yang ni graf saja. Cikgu tukar, cikgu ambil usaha 426 sebab yang ni soalan yang cikgu nak tanya kamu kan. Tadi cikgu dah tanya kamu apa masuk ke radioaktifan? Lain sikit. Tadi radioisotop kan. Kalau dia tanya kamu ke radioaktifan, kamu nak kena bagi masuk apa? Ke radioaktifan tu apa? Rebutan spontan. Rebutan spontan Spontan. nukleus Atom yang tidak stabil. Okey, betul. Rebutan spontan nukleus atom yang tidak stabil. Jadi yang ni lengkap ke soalan dia? Sekejap saya check. Nyatakan charge pancaran radioaktif itu bandingkan voltan. Cikgu rasa tak kot yang lengkap ni soalan bawah ni kot. Cikgu check nah. Sorry tadi cikgu dengan kalutnya men-scankan kamu punya soalan ni. Okay, jadi cikgu tak perasan soalan mana yang kamu boleh jawab dengan penuh. Okay, cikgu rasa yang bawah ni, yang atas ni tak sebab dia missing kan, betul tak? Dia sambungan, dia ada gambar dia noh. Okay, jadi kita jawab soalan bawah ni. Namakan jenis tindak balas nuklear ni tindak balas yang mana satu? Nama dia apa? Pembelahan. Tak jangan buat kelas. Satgi boleh lah. Pembelahan apa? Pembelahan nukleus. Pembelahan nukleus. Terangkan bagaimana tenaga nuklear dihasilkan daripada tindak balas nuklear seperti ditunjukkan dalam Raja 10.3. Cuba kamu terang kat cikgu, macam mana nak dapat 3 markah? Saya nak terangkan maklumat yang kita nak kena bagi. Kamu start cerita daripada apa? Macam mana? Saya nak terang dapat 3 poin. Uranium bercampur. Mula kita start dengan apa? Ni kita bedil apa ni? Elektron. Bukan. Neutron. Neutron. Jadi satu neutron dibedil kan? Kita bedil dia kepada siapa? Kepada uranium. Uranium ni unsur apa tadi cikgu beritahu takrif dia tadi? Unsur yang macam mana? Apa yang cikgu nak tahu tu? Berat ke ringan? Unsur yang berat. Jadi satu neutron dibedil kepada nukleus. Nukleus suatu unsur yang berat kan? Suatu unsur yang berat. Contohnya macam uranium lah. Ini contohnya uranium. Lepas tu apa jadi? Itu dia berlaku. Dia menjadi dia menyerap neutron tu, dia jadi apa? Neutron dia jadi apa tadi? Anak dia. Belum lagi. Dia menyerap lepas tu dia jadi tak stabil lagi. Faham tak? Kamu sebut dulu dia jadi semakin tidak stabil. Lepas dia tak stabil tu dia akan pecah jadi pecah jadi apa? Dua daughter. Dua nukleus yang ni ikut tarikh dia. Yang kalau tadi berat, sekarang ni apa? Dua nukleus yang ringan. Yang ringan. Okey. Jadi yang ni apa tadi cikgu nak tulis tadi, jadi dia menjadi tidak stabil kan? Dia memang tak stabil dah sebab dia besar. Tapi bila kita bedil dengan neutron, dia jadi uranium 236 tu, dia jadi lagi tak stabil. Okay. Jadi dia akan pecah kan? Dia akan pecah, dia akan terbelah. Jadi kamu punya nukleus membelah, membentuk nukleus yang lebih ringan. Dua nukleus. Selain daripada dia menghasilkan nukleus tu, dia menghasilkan apa lagi? Tak kuat sikit. Apa? Ni apa? Neutron. Dan 3 biji neutron. Jadi cukup tak dekat situ? Dan tenaga, dan tenaga yang banyak. Tenaga yang banyak.
Okay, jadi yang ni dia tak minta tindak balas berantai kan. Jadi kita tak payah bagilah. Jadi cikgu rasa point dia kamu kena cakap neutron tu berdil pada unsur yang berat. So dia jadi tak stabil. Lepas tu dia bentuk dua nukleus ringan dan neutron serta tenaga. Tenaga ni yang tenaga nukleus. Nah, okay. Faham? Okay, jadi yang tu 3 markah. Alright, jadi yang ni kita nak tengok pasal cara mengendalikan bahan radioaktif. Kamu tengok tak budak ni dia buat apa ni? Dia ambil bahan radioaktif tapi dia guna tangan dia sendiri. Boleh? Jadi dia tengah guna kaedah yang tidak selamat. Jadi kamu beritahu cikgu dengan mulut kamu je lah. Okay, sebab kita bincang je macam mana. Peralatan apa yang kita boleh gunakan untuk mengendalikan sumber radioaktif ini? Apa jawapan dia? Jadi budak tu tunjuk kamu satu kaedah yang tidak selamat. Jadi kita kena buat esei nak dapat 10 markah. Jadi peralatan apa kita perlu guna untuk kendalikan bahan radioaktif ni? Kamu bagi cikgu 2 isi, ada tak 2 isi? Kita kena pakai apa tadi? Dia kata kalau radioaktif tu lemah kita kena pakai apa? Kita tak boleh pakai tangan kita kan? Kita kena pakai apa? Cepat-cepat. Ingat. Tak ingat dah? Kita kena pakai pengepit tadi. Kita kena pakai forceps. Kita kena pakai forceps. Jadi forceps tu supaya kita boleh jarakkan diri kita dengan radioaktif tu lah dan kita tak menyentuh radioaktif tu secara terus. Boleh? Jadi bahaya kalau kata sinaran beta, kalau kamu sentuh dia, kamu punya tangan sakit lah. Sebab dia akan menyebabkan kulit kamu terbakar bila kena sinaran beta tu, jadi melecur. Jadi kita pakai forceps ataupun kita pakai tangan robotik. Boleh? Kita pakai alat kawalan jauh. Jadi ini alat lah. Ini tujuan dia adalah untuk menjarakkan kita dengan bahan radioaktif tu. Boleh? Menjarakkan diri kita. Radioaktif tu bukan boleh pergi jauh pun kecuali kalau sinaran gamma lah. Kalau sinaran gamma kita pakai alat kawalan jauh dengan dinding plumbum tu kan. Tapi kalau alpha takkan kita pakai forceps boleh lah sebab alpha pergi berapa sentimeter saja daripada kawasan dia dihasilkan kan. Jadi kita nak jarakkan diri kita. Jadi yang ni boleh keluar dalam esei tahun ni sebab tahun lepas dia keluar pasal tenaga nuklear yang berkaitan dengan reaktor nuklear tu. Boleh yang rod boron semua tu. Jadi yang ni dia boleh keluar sebagai soalan yang lain sama ada dia keluar half life ke ataupun dia keluar yang ni ke cara pengendalian ke dia boleh keluar dalam esei lah. Dia menjarakkan diri dengan bahan radioaktif. Aktif. Okey, pengebuahsuaian cara penyimpanan. Jadi macam mana kita nak simpan radioaktif tu dengan selamat? Kita kena letak dia dalam bekas apa tadi? Bekas apa tadi? Bekas apa? Bekas dia buat daripada apa? Ingat lagi tak? Internet cikgu off. Kamu dengar ke suara cikgu tadi? Dengar ke? Tak dengar. Tak dengar pun? Okey. Ni kita dah nak habis dah, tinggal sikit lagi je. Kita habiskan yang ni lah, yang belah sana tu. Nanti kamu tengok, kamu cuba buat sendiri. Yang tu pun homework kamu lah, cikgu bagi. Bagi homework sikit. Okey, yang ni. Cara pengubahsuaian cara penyimpanan ni. Macam mana kita nak simpan bahan radioaktif kita? Kita letak dalam bekas yang diperbuat daripada apa? Bekas tu kena buat daripada apa? Daripada plumbum. Betul, daripada plumbum. Okey, kita akan guna bekas plumbum. Jadi sebab apa plumbum? Kita cikgu alasan dia kenapa kita pakai bekas plumbum? Sinaran tidak boleh. Sinaran tidak boleh menembusi. Betul? Jadi sinaran gamma ke alpha ke beta tak boleh tembus dengan kalau kita letak dalam plumbum yang tebal. Okey, jadi yang tu kita dah ada berapa isi? 1, 2, 3. Kita kena ada 5 isi kan. Jadi satu lagi cara kalau kita dah letak dalam bekas tu apa lagi yang kita boleh buat untuk memastikan orang tahu yang bahan tu bahan radioaktif? Kita boleh buat apa? Macam mana nak bagi orang lain tahu yang tu radioaktif yang kita simpan tu? Lukis simbol. Label kan dia. Label dengan simbol radioaktif tu kan? Label dengan simbol amaran. Simbol radioaktif. Kalau kamu tak tahu nak tulis macam mana, kamu lukiskan simbol dia. Okey. Jadi kalau lukisan pun diterima. Jadi semua ni supaya
kalau kita labelkan supaya beri amaran kepada orang awam lah. Supaya orang lain tahu yang bahaya. Okey, langkah berjaga-jaga yang perlu diambil untuk mengendali. Apa lagi langkah lain? Tadi ada cikgu sebut. Kita kena pakai apa? Kita boleh pakai apa? Tangan robotik. dah kat atas tu tangan robotik. Selain tu? Pakai apa lagi? Pakai apa? Pengepit. Dah, pengepit dah ada. Tu first set dah ada. Yang ni isi lain. Nak kena isi lain. Langkah berjaga-jaga. Pakai apa lagi? Selain tu. Boleh pakai apa? Cikgu dah tutup tadi dia punya PDF tu. Kita boleh pakai sarung tangan. Boleh? Sarung tangan ataupun baju yang kalis radiasi. Mungkin buat daripada plumbum ke. Ataupun kita boleh juga pakai lencana. Boleh? Pakai lencana yang boleh kesan dos radiasi tadi tu. Faham tak? Okay, jadi yang tu cara nak jawab soalan ni lah. Ni soalan ni dia bebas sikit, kamu boleh bagi apa-apa yang logik. Nanti kamu baca balik nota cikgu tu, kamu boleh tengok balik, senang sikit kamu nak jawab soalan ni kan. Okay, jadi dia tak susah. Jadi pastikan tiap-tiap isi yang kamu bubuh tu kamu hurailah kenapa kamu pilih. Jadi kalau alat tadi forset dengan alat kawalan jauh. Jadi kalau kotak tu kita letak di dalam plumbum. Lepas tu kita bubuh label. Lepas tu cara precaution yang lain kita pakai sarung tangan, mask ke apa, ataupun kita pakai lencana yang untuk mengesan sinaran, dos sinaran tu. Okey. Okey, habis dah lah. Jadi yang bawah ni kamu try jawab sendiri boleh? Jadi kalau ada masalah kamu boleh tanya cikgu. Okey, jadi kiranya kita dah habis tak belajar tajuk radioaktif ni. Jadi untuk minggu depan cikgu macam mana nak buat ulang kaji? Bagi cikgu idea. Kalau kat kelas cikgu akan buat kuis dengan dia orang tau. Jadi kalau buat macam mana cikgu ada kuis orang je lah macam mana. Kamu nak buat kuis juga. Cikgu bagi kamu soalan, kamu jawab. Lepas tu kita boleh bincang jawapan dia. Boleh tak macam tu? Macam mana? Boleh tak macam tu? Ni kita dah habis dah tajuk radioaktif. Jadi lepas ni kita nak start ulang kaji. Faham tak? Jadi ulang kaji ni kita akan ulang kaji daripada tingkatan 4 lah. Jadi kalau orang lain cikgu bagi dia dalam kumpulan, dia orang kena buat soalan objektif tau. Jadi macam mana boleh tak kalau cikgu bagi soalan macam mana buat, lepas tu masa kelas tu kita bincang. Boleh tak macam tu? Tak. Boleh tengok buku. Boleh. Kalau kamu tak confident sebab ini ulang kaji, kamu boleh tengok buku. Lepas tu masa kita bincang tu kita tengoklah soalan mana kamu tak boleh jawab ke soalan mana yang kamu salah ke. Boleh? Kita start dengan soalan yang objektif dulu lah, yang simple sikit. Lepas tu nanti kita akan try soalan yang susah sikit, soalan essay ke apa. Ni kamu try juga, kamu beli buku ke apa untuk kamu jawab soalan-soalan yang kalau kamu ada buku. Kamu tak ada buku kat rumah? Kamu ada buku latihan ke? Kalau tidak kamu baca online. Kalau kamu cari soalan percubaan. Percubaan. Kamu cari online lah. Sebab memang hari tu kamu ingat cuti seminggu kan, jadi mana ada bawa balik buku kan. Kamu boleh cari online soalan lah, ataupun nanti cikgu link kat kamu lah, kamu buat yang cikgu bagilah. Okay, habis dah lah kelas kita hari ni. Faham ke? Boleh lah. Boleh lah kan. Nanti kamu tengok balik recording ni kalau kamu tak faham.